tuan-tuan, menarik juga apa yang Tun Mahathir kata semalam. Dia kata bahawa Anwar Ibrahim campur tangan dalam kes-kes ini, termasuk pembebasan Zahid. So, Tun sebenarnya nak apa? Dia nak Anwar campur tangan ke dia tak nak Anwar campur tangan? Kalau dia nak Zahid didakwa semula, Anwar kena campur tangan. Sebab mendakwa atau tidak mendakwa itu kuasa pendakwa raya. Itu bukan kuasa Perdana Menteri. Tapi itulah level pembangkang kita. Hashtag Pasik, tuan-tuan. Boleh tak kita tulis hashtag Pasik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa pasal Mahathir ni. Tak habis lagi orang tua ni. Kan? Daripada bermulanya Anwar Ibrahim naik menjadi kerajaan, naik menjadi Perdana Menteri, dia dah tak boleh tidur dah. Hampa tengok gambar tepi ni. Orang rumah dia, isteri dia kata, "Bang, tidurlah bang, tidurlah bang." Tak boleh, tak boleh. Kena fikir tebuk atas juga. Kan? Jadi huru-hara gundah gulana perasaan dia sebab Pak Anwar Ibrahim ni bekas Menteri Kewangan, bekas orang Mahathir. Dia tahu dan bertahun-tahun, 15 tahun duduk di dalam kerajaan Mahathir. Sebelum ni jadi menteri pula tu. Jadi of course Anwar Ibrahim tahu macam-macam. Tapi di dalam sidang media dia baru ni, dia menipu. Bila wartawan tanya soalan, dia mengkantuikan diri dia balik. Dia diam, dia kona kat tu, dia pi ke arah lain. Dia fikir tajuk lain pula. Sebab apa? Dah wartawan soalkan di bawah pemerintahan dia dulu. Tapi dia buat macam dia tak tahu. Dia buat macam dia semua betul. Dia semua baik. Sedangkan hampa fikir logik lah. Awak, kalau bapa Perdana Menteri, anak memang kena kaya lah. Kalau aku jadi Perdana Menteri, anak aku 8 orang, anak aku 7 orang. Awak, anak-anak aku 7 orang tu mesti kaya-kaya. Anak aku mesti kena dapat projek banyak-banyak lah. Anak aku mesti kena jadi billionaire. Anak aku mesti kena ada bangunan hotel resort di dalam Malaysia. Anak aku mesti kena dapat projek oil and gas lah. Macam tu lah. Itu apa yang aku cakap ni, ini soal kekayaan terhadap anak-anak dia. Belum ke arah kezaliman, kejahilan apa yang dia buat. Kan? Dengan ISA. Tapi dia buat macam ucapan dia di dalam sidang media. Dia buat macam tak ada pun ISA. Kan? Tak ada pun kezaliman yang berlaku zaman dia. Dia buat macam waktu zaman 22 tahun tu semua smooth je. Rakyat semua hidup aman je. Tak ada pun demonstrasi. Tak ada pun berlaku peperangan hingga bermati-matian lah apa semua. Tak ada pun. Padahal, ni tragedi Memali tu apa berlaku kan? Tragedi Memali tu apa jadi? Mahathir, hang jangan lupa Mahathir. Kami tahu hang dah tua dah. Rakyat tahu hang dah tua sangat dah. Kan? Hang tu asbab alhamdulillah syukur. Doa arwah Tok Guru Ustaz Fadil. Alhamdulillah memang arwah Tok Guru Ustaz Fadil mendoakan untuk umur hang panjang, untuk hang melihat kembali kerosakan asbab daripada perbuatan hang, tangan hang, semua atas hang yang hang dah buat sepanjang 22 tahun hang memerintah Malaysia. Hang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang terlama dan terpanjang dan menjadi 2 kali Perdana Menteri pula tu. Takkan hang lupa Mahathir? Takkan hang lupa siapa yang lawan hang pergi tangkap sampai tak boleh berhimpun. Kalau tak dapat permit, kalau 5 orang tu berhimpun pun dah tak boleh, akan ditangkap, akan disumbat ke dalam ISA. Hang buat sidang media. Adakah hang buat sidang media tu ada polis pi serbu hang? Adakah hang duk buat sidang media tu habis kena serbu, wartawan semua berlari duk pegang kamera, duk usung kamera, pi mai. Berlaku kau hang punya peguam hang punya kepala bana sekeliling hang tu berlari tempiaran sebab polis serbu. Tak ada kan? Tak berlaku kan? Tapi hang lupa Mahathir sebab hang tua Mahathir. Sebab hang ni, otak hang ni dah blank. Walaupun hang bercakap dalam keadaan steady, hang masih berjalan walaupun 1 tahun lagi umur hang 100, tapi hang masih okey. Tapi pemikiran hang tak ingat dah. Sebab otak hang ni hang dah pakai terlalu lama. Walaupun hang boleh berkata-kata, tapi hang buat macam tak ada apa-apa berlaku di bawah hang, di bawah zaman pemerintahan hang. Cuba hang tengok, sebab apa Anwar Ibrahim dipecat? Dan selepas Anwar Ibrahim dipecat, apa yang berlaku? Sebab apa Musa Hitam dipecat? Sebab apa orang-orang yang pernah duduk di bawah hang, semua kena pecat? Semua letak jawatan, why? Cuba hang fikir balik. Dan kenapa bekas budak hang, bekas menteri hang lepas jadi menteri malah lebih kaya. Why?
Takkan lupa Mahdi. Mahdi. Jadi aku nak bawa dengan bersama dengan Iswadi Moni. Iswadi Moni dia akan berkongsi seorang ustaz Tuan Guru Sidik No berkongsi pengalaman dia kena tangkap ISA. Ni orang Pahang. Ustaz ni orang Pahang. Kita boleh tengok, kita boleh nilai sini. Sedih sangat-sangat pengalaman ustaz ni, geng. Sebab apa? Memang aku duk dengar sebelum-sebelum ni. Kan? Memang duk dengar selama ustaz ni berkali-kali, tapi kali ni tak apa, Iswadi dia akan bawa bersama dengan kita, dia akan berkongsi dengan kita. Inilah kejahatan, kejahilan, kezaliman, kemunafikan yang ada pada Tun Dr. Mahathir. Dia lupa yang dia pernah buat. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Kenapa tuan-tuan? Kan? Why? Inilah dia saya nak bagi tahu apa yang kita buat. We are actually, Datuk Seri Anwar actually doing the right thing. Ada seseorang ini saya borak dengan dia lah. Dia kata, Iswadi, ni sebab Anwar pergi tangkap Daim lah pasaran saham kita turun. Saya kata, if this is the cause untuk kita nak pergi tangkap penyamun menyebabkan pasaran saham kita turun, I think it's an investment worth doing. Baik kita tangkap sekarang daripada kita biarkan terus dia berleluasa dan merosakkan negara kita for a long term. Rakyat pada tahun lepas memekik melolong, NGO memekik melolong bertanya pada Anwar Ibrahim, di mana reformasi? Di mana reformasi? Januari kita tunjukkan anda apa itu reformasi. So soalannya, adakah tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita? Of course tuan-tuan dan puan-puan bersamalah. Yang lain-lain tu, atau mereka sekadar memekik melolong, tapi rupanya mereka sendiri pun tak bersetuju dengan tangkapan-tangkapan ini. Tuan-tuan, hari ini isteri Daim didakwa. Ini Mahkamah Jalan Duta. Mahkamah Jalan Duta, hari ini isteri Tun Daim didakwa. Okey, didakwa sebab apa? Mari kita baca kenyataan berikut. Isteri Daim didakwa tidak isytihar 12 harta kepada SPRM. Isteri Tun Daim, Tuan Puan Naimah Abdul Khalid mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session hari ini atas pertuturan gagal mengisytiharkan 12 harta seperti dikenaki oleh SPRM Disember tahun lalu. Harta-harta yang melibatkan 2 buah syarikat Ilham Tower Sdn Bhd serta 2 kenderaan mewah Mercedes-Benz. Selain itu, 8 hartanah didakwa turut gagal diisytiharkan, iaitu Menara Ilham. Menara Ilham di Jalan Binjai, kediaman persiaran di Bukit Tungku serta tanah dan bangunan berstatus pegangan bebas di Bukit Tungku, Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail. Naimah 67 yang juga isteri bekas Menteri Keuangan didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis secara bersumpah bertarikh 8 November tanpa memenuhi terma notis yang dinyatakan di bawah Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta itu. Menurut petuduhan, notis itu dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November di Presin 7 Putrajaya. Okey, pada prosiding ni pasukan pendakwa diwakili. Okey. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jaminan RM250,000 dan memerintahkan pasport diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat. Mahkamah kemudian menetapkan 22 Mac ini untuk serahan dokumen. Terdahulu Ahmad Faizal menawarkan jaminan RM500,000, pasport diserahkan syarat jaminan. Bagaimanapun, Muhammad Yusof berhujah jaminan itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan graviti kesalahan. Okey. Dan sebagainya. Okey. So, tuduhan itu dia sepatutnya dia macam ni lah. SPRM telah menghantar satu notis mengatakan bahawa declarekan isytihar aset-aset kamu. Maka sepatutnya Tuan Puan Naimah ni isytiharkan aset di dalam satu akaun bersumpah. Harta saya berapa, rumah saya berapa, hartanah. Dia sepatutnya nyatakanlah perkara-perkara tersebut. Tetapi perkara itu tidak dinyatakan. Ada yang mungkin dinyatakan. Itu tidak dinyatakan. Dan menurut Akta SPRM, disebabkan aset-aset itu tidak dinyatakan, maka itu adalah satu kesalahan
di bawah deklarasi aset, satu kesalahan di bawah akta SPRM dan boleh didakwa. Jadi hari ini isterinya telah didakwa. Daim macam mana pula Is? Sabar. Sama juga cerita dia macam saya cerita dulu kes Rosmah. Sabar. Kan? Sabar. Dan yang menarik tuan-tuan, bila cerita pasal tone ni, Fahmi Fazil sendiri berkata tiada arahan PM siasat individu bergelar tone. Keluarga Dr. M. Kerajaan Perluan tidak masuk campur dalam sebarang siasatan SPRM kepada mana-mana individu yang bergelar tone dan ahli keluarga mereka, kata Fahmi Fazil. Beliau berkata kerajaan memberikan kebebasan kepada SPRM dalam melakukan sebarang siasatan dirasakan wajar dan mengambil sebarang tindakan berlandaskan undang-undang. Katanya beliau tidak nampak perkara itu perlu dilihat sebagai satu isu politik atau sifat dendam. Ini bagi menafikan dakwaan bahawa tone sahaja maka dia kena dakwa. Kerana dia tone maka dia kena dakwa. Dalam masa yang sama tuan-tuan, menarik juga apa yang Tun Mahathir kata semalam. Dia kata bahawa Anwar Ibrahim campur tangan dalam kes-kes ini, termasuk pembebasan Zahid. So, Tun sebenarnya nak apa? Dia nak Anwar campur tangan ke dia tak nak Anwar campur tangan? Kalau dia nak Zahid didakwa semula, Anwar kena campur tangan. Sebab mendakwa atau tidak mendakwa itu kuasa pendakwa raya. Itu bukan kuasa Perdana Menteri. So, kalau Perdana Menteri campur tangan, bukankah pembangkang kata supaya Perdana Menteri jangan campur tangan? So, yang mana satu sebenarnya pembangkang nak? Dia nak Perdana Menteri campur tangan ke dia tak nak Perdana Menteri campur tangan? Dan menarik apa yang si Muhyiddin Yassin hari ini. PM sibuk pastikan musuh ditindas. Masalah rakyat tak selesai. PM menganggap Anwar Ibrahim gagal memberikan penyelesaian menyeluruh terhadap masalah masyarakat yang kian meruncing kerana Perdana Menteri sibuk dengan hal lain. Pengerusi PM berkata apa yang berlaku ialah realiti yang dihadapi rakyat. Setelah setahun kerajaan Madani merintah, dakwa perdekas Perdana Menteri itu, kehidupan orang ramai makin sukar. Setakat ini saya tidak nampak Perdana Menteri mampu memberikan penyelesaian yang tuntas kepada permasalahan rakyat yang kian meruncing. Beliau nampaknya lebih sibuk memastikan musuh-musuh politik ditindas dalam menumpukan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat. Yang pertama sekali, Perdana Menteri tidak kerja dengan SPRM dan juga tidak kerja di Balai Polis ataupun Bukit Aman. Jadi Perdana Menteri tidak perlu sibuk pun nak menangkap orang. Yang sibuk menangkap orang adalah pegawai SPRM, pegawai polis dan yang sewaktu dengannya. Mereka yang sibuk buat kerja. Perdana Menteri tak perlu sibuk dan tak sibuk pun. Sebab yang sibuk sekarang ni Azam Baki, Ketua Polis Negara, mereka yang duk sibuk. Perdana Menteri relax je. Okey, itu yang pertama. So bila dia kata sibuk nak menangkap itu dan ini, bukan dia yang sibuk. Dah polis punya kerja memang menangkap kalau ada bukti dan mendakwa kalau ada bukti. Sebagaimana pendakwaan terus dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan kan ingat yang bebas hari itu sebab defek dalam pertuduhan kes melibatkan orang kata apa, rasuah, salah laku rasuah. Tetapi penggubalan wang haram pada Muhyiddin Yassin masih berlaku. Okey, defek pada itu. Itu boleh di-amend, boleh di-rectify, tak ada isu, itu mudah je, cerita mudah. Benda tu boleh dilakukan. Saya tak faham kenapa Peguam Negara tak rectify lagi dengan actually that one is very easy untuk kita nak buat. Untuk Peguam Negara nak buat. Yang kedua, bila dia kata semakin meruncing, sekali lagi saya tanya, compare dengan mana? Compare pada zaman PN memerintah. Tuan-tuan kata, ada yang kata pada saya, dia kata, at least pada zaman PN memerintah, dia bagi 10,000. Saya nak tanya, sekarang ni 10,000 tu masih ada tak? 20,000 tu masih ada yang duit KWSP tuan-tuan keluarkan itu masih ada ke tidak? Oh ada, saya simpan. Sebilangan kecil lah saya boleh kata. Majoriti kita dah tak ada dah duit tu. Dan bukan yang menariknya, yang duit-duit yang dikeluarkan itu bukan duit kerajaan. Itu duit kamu sendiri. Ujungnya bila kita nak keluarkan KWSP umur 55 nanti, duit itu dah dikeluarkan. Tinggal banyak mana lagi duit. Tak payah komplain. Dia suka Muhyiddin Yassin dulu, dia bagi macam-macam. Yelah, dia bagi macam-macam. Pada masa itu negara pun dia tutup. Kita dah bising. Kita dah sekat. Kita dah komen gila-gila punya pada kerajaan. Kerajaan gagal. Bayangkan pada masa PKP, saya buat apa? Saya buat live setiap malam, tuan-tuan. Malam ni berapa? 12-13 ribu menonton kita malam ini. Pada masa itu, saya dapat 6 ribu pun kira seronok dah. Kan? Tuan-tuan tengok saya hari-hari. Sebab dah tak ada buat apa. Saya kata,
Meruncing compare kepada apa? Dan yang menyebabkan meruncing itu kamulah. Hutang 1.5 trilion. Kita kata, hutang yang kamu tinggalkan terlalu banyak. Tak boleh selesaikan masalah harga-harga barang pada waktu itu. Malah terpaksa pula nak buat apa? Jihad ekonomi. Tak berjaya selesaikan. Lepas itu, sekolah kita pun lagi lintang pukang. Kejap tutup, kejap buka, kejap online, kejap offline. Yang mana tak... Dahlah tutup negara. Buat pula, apa orang kata, darurat. Bagi tahu, tipu pula Yang di-Pertuan Agong. Kata, oh ini bukan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan buka parlimen tak buka parlimen. Setelah saya bising, akhirnya, dalam tak sampai sebulan, buka parlimen. Alhamdulillah. Tapi saya juga kenalah, tak apalah. Itu korban saya untuk rakyat. Tak ada masalah. Itu biar saya jawab dengan mahkamah. Poin saya di sini, tuan-tuan. Dia kata meruncing, compare dengan mana? Sekarang ini 10 kali, mungkin 100 kali lebih baik pada zaman PKP. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas saya tanya. Tuan-tuan suka zaman sekarang ke? Tuan-tuan nak kembali zaman Muhyiddin Yassin di mana kita kena kurung kat rumah? Pilihan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Yang sekarang ni ke? Yang kurung kat rumah tempoh hari? Kerja tak ada, syarikat banyak tutup, bisnes tak boleh buka, keluar kena saman, kena pula isi borang Sejahtera lah, itulah, inilah. Dia sakau ratus juta bilion, rakyat makan pun susah. There you go. Tuan-tuan, akhirnya mereka, macam saya kata, dah tak ada modal. Mereka dah tak ada modal nak jatuhkan kerajaan ni, dah tak ada modal. So akhirnya mereka terpaksa guna orang tua umur 1 tahun lagi, tahun depan 100 tahun. Dia orang sendiri tak berani ke depan. Dia orang sendiri tak berani nak pergi ke hadapan sekarang ini untuk nak drive PN ni. So dia ride. Semalam Muhammad Faisal rider ni. Padahal itu mogok terhadap Grab, bukan terhadap kerajaan. Tiba-tiba dia pula jadi champion. Kata ini salah kerajaan. Apa kena mengena Grab punya polisi dengan kerajaan? Dia kata kerajaan boleh ubah Grab. Kalau kerajaan boleh kontrol, kita tak jadi demokrasi, kita jadi negara komunis. Kita control everything. Tapi itulah level pembangkang kita. #Pasik, tuan-tuan. Boleh tak kita tulis #Pasik? Saya silakan tuan-tuan buat #Pasik malam ini. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? #Pasik. Inikah dia saya tunjukkan tadi yang kata membela rakyat, membela negara Mahathir, rupanya orang PAS sendiri yang kena tahan ISA teruk, tuan-tuan. Ni kita tak ceritalah PKR. Dan geng-geng inilah dahulu yang merosakkan negara kita. #Pasik. InsyaAllah kita pertahankan kerajaan ini, kita pertahankan reformasi ini. Cabaran itu memang hebat. Of course, bila kita buat kerja yang betul, perasuah-perasuah akan nak cuba jatuhkan kita. Mereka yang dulu sakau gila-gila akan cuba jatuhkan kita. Jangan risau. Selagi mana ada PMX bersama kita, selagi mana kita berada di belakang PMX mendukung dan menyokong usaha reformasi ini, kita pasti dia mungkin ambil masa, tuan-tuan. Dia bukan mudah. Tetapi kita boleh jadi negara yang terbaik, lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada negara-negara maju yang lain kalau kita kekal dengan kepimpinan yang telus, berintegriti dan kepimpinan yang bukan tamak untuk nak sakau duit rakyat. Sekian daripada saya. Alhamdulillah, geng, kita dah bersama dengan Iswadi. Ni, aku duk tertanya-tanya. Orang PAS, Ustaz Siddiq tadi, dia kena bertahun-tahun. Dan waktu tarikh dia dibebaskan, tiba-tiba disambung lagi 2 tahun. Zalim ke tak zalim? Secara tiba-tiba tanpa kesalahan, walaupun dah dijalani hukuman ISA, disambung secara zalim. Allahu Akbar. Tapi paling aku tak puas hati Hadi Awang. Tak pernah kena, tak pernah kena tangkap, walaupun dengan ISA ke apa, tak pernah kena. Dan Azmin Ali. Azmin Ali pun tak pernah kena ISA tau. Ni, yang duduk di dalam kerajaan hari ni, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri kena ISA.
Jangan lupa itulah kezaliman di zaman Tun Dr. Mahathir. Kita tak lupa itu adalah satu kezaliman yang sangat-sangat zalim. Dan berlakunya tragedi Memali lagi zalim. Dan sekarang dulu bukan main lagi, yang Syed Mahathir kata mati kata, yang Syed Hadi kata mati syahid. Tahu-tahu sekarang ni mereka bersama-sama, apa pula status kepada yang mati asbab tragedi Memali tu kan? Apa status sekarang? Memalukan tak? Menyedihkan tak? Ni yang duk di sidang media Mahathir tu sekeliling tu munafik sangat-sangat. Sangat-sangat munafik. Nak abang pilih abang. Dah tak ada hujah nak hentam Anwar, dah tak ada modal, kaitkan balik kes yang dituduh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kaitkan balik. Tapi dia tak kait dengan kes liwat. Yang dia kata yang Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman bersalah tu, kata pendakwa raya dibayar 5 juta ringgit. Itu soal jawab yang dibuat di Indonesia. Tun Dr. Mahathir sendiri cakap Anwar Ibrahim tak ada salah apa. Dan di depan waktu Tun Dr. Mahathir dah bersama dengan Pakatan Harapan, Mahathir cakap Anwar tak ada salah apa. Saya kira macam saya nak bubuh dia di dalam penjara. Sebab tu langsung di dalam sidang media dia tak petik langsung soal kes liwat pertama tu. Dan untuk kes liwat kedua pun di dalam sidang media dengan Indonesia tu pun, dan soal jawab tu pun dia kira macam dia kata kemungkinan besar dia buat seperti mana yang dia buat. Di zaman dia buat, kemungkinan besar zaman Najib pun buat benda yang sama. Sebab apa waktu tu Najib dengan Mahathir masih okey, masih bersama di dalam Barisan Nasional UMNO. So Najib pun tanyalah Mahathir, hang buat macam mana? Mahathir pun cakap macam ni. Zaman Najib pun teruskan juga macam tu juga. Last kali bila dia tak petik langsung soal liwat, dia petik soal kononnya rasuah apa kekayaan ataupun Anwar Ibrahim ni terima duit, ada duit kekayaan sampai 3 bilion ringgit. So dia tak dapat buktikan pun. Sedangkan dulu sebelum nama SPRM, nama apa aku lupa, BPR kan, BPR dah keluarkan, dah siasat, dah pergi jumpa Anwar Ibrahim dekat penjara Sungai Buloh, dah pergi jumpa, dah macam dah soal jawab, dah buat macam siasatan. Tak ada pun kekayaan Anwar sehingga banyak tu kan. Dan Datuk Murad pun dah keluarkan kenyataan dia dipaksa apa semua. Dan Saifuddin Nasution pun dah cakap tadi, isu Hadi tunjuk kan. Dia dah tak ada isu, dia dah tak ada model dia nak hentam kerajaan ataupun dia nak hentam Anwar Ibrahim. Dia dah tak ada apa bukti yang mengatakan Anwar Ibrahim bersalah, salah guna kuasa, salah curi duit, rasuah ke apa ke, berkaitan duit-duit rakyat ni untuk nak menjatuhkan. Sebab Najib dia boleh jatuhkan dengan kes-kes rasuah apa semua. Dia boleh jatuhkan beberapa orang dengan kes-kes rasuah apa semua. Anwar Ibrahim tak ada. Kan? Kalau nak siasat, SPRM pun dah keluarkan kenyataan soal BPR, siasatan BPR tu sebelum SPRM tu. Memang tak ada. Inilah kejahilan, kezaliman, macam-macam lah untuk Mahathir Mohamad ni. Memang sangat-sangat melampau lah kalau hampa tanya aku. Apa yang dia nak lagi kita pun tak tahu. Terang-terang dan sangat-sangat terang lagi bersuluh lah. Dia nak selamatkan anak dia. Kan? Sebab kalau anak dia tak ambil duit rakyat, tak usik duit rakyat, tak sakau, buat apa nak takut? Biarkanlah teruskan. Nak takut apa? Sebab hang takut, hang gundah gulana, hang menggunakan nama rakyat. Sebab tu hang takut. Sebab tu hang gendong nama rakyat, hang tunggang rakyat, tunggang Melayu, tunggang itu, tunggang ini, sehingga kata Melayu akan hilang dalam masa 10 tahun apa semua. Awak sekarang ni Raja Melayu tak ada dah ke? Raja Melayu tak ada dah ke sekarang ni? Ada. Awak agama Islam sekarang ni dah Kristian ke? Agama rasmi Malaysia ni dia dah tukar kepada agama lain ke? Belum. Okey je, alhamdulillah. Kita umat Islam, adakah ada tempat tak boleh azan? Tak ada. Hang boleh sembahyang tak? Masjid di rumah hampa semua yang duk nonton ni hampa boleh sembahyang tak? Boleh sembahyang. So apa masalah? Tak ada masalah apa pun. Hang tu je sebab hang tak ada modal, hang nak hentam kerajaan, hang nak menjatuhkan kerajaan. Jadi hang terpaksa mainkan isu-isu Melayu. Tapi isu Islam hang
hang tak usik langsung isu-isu Islam. Soal nak memartabatkan agama Islam, untuk nak membina kembali ni agama Islam, nak memperkuatkan, nak memperhebatkan kerja-kerja dakwah Islam, langsung hang tak sebut. Hang duk sebut Melayu. Dekat akhirat, dekat dalam kubur nanti Allah tak tanya hang lah soal Melayu ke tak. Allah tak tanyalah hang bangsa apa. Allah tak tanya pun. Allah tanya hang agama, hang akidah hang. Allah tanya hang Islam ataupun hang bukan Islam. Inilah manusia yang teruk sangatlah pemikiran dia, ketakutan dia, gundah gulana huru-hara dia. Sebab apa? Sebab dia terlalu sayang kepada anak, dia terpaksa terkedepan membela anak dia. Tu je. Faham tak? Dia terpaksa terkedepan untuk nak membela anak-anak dia. Tu je. Jadi, panjang ni cerita abang ni. Yang mana title-title tonton, yang mana yang pernah sakau duit rakyat, kalau SPRM dah start siasat kekayaan mereka, mesti huru-hara gundah gulana. Sebab apa? Takut lah. Kalau hang tak takut, kalau hampa tak takut lah, wahai Tun Daim, wahai Tun Dr. Mahathir, wahai isteri Tun Daim, kalau hampa tak takut, biarlah SPRM siasat. Ikut je lah perintah SPRM, apa SPRM suruh buat. Kalau betul 1 sen, 1 ringgit, 10 ringgit, 1 ringgit, duit kerajaan, duit rakyat, langsung hampa tak ambil. Hampa nak takut apa? Yang sekarang ni hampa duk tengah takut, gundah gulana huru-hara, sebab ada udang di sebalik batu. Of course akan ada 1 ringgit yang hampa ambil duit rakyat. Sebab tu SPRM suruh anak Mahathir declare asset A sampai Z daripada anak dia Melizan Mahathir tu umur 20 tahun hingga tahun ini. Declare kekayaan, buktikan, tunjuk statement bank, dia ada berapa ratus syarikat, buktikan setiap statement bank. Hang bawa 1 troli tu, bukti-bukti serah kepada SPRM. Buatlah, hampa nak takut apa? Kalau 1 sen pun hampa tak ambil. Tapi kalau hampa takut, hampa akan melawan. Macam isteri Tun Daim kena didakwa di mahkamah sebab SPRM titahkan supaya declare asset, isytihar kekayaan, tapi mereka tak buat. So memang kena didakwa lah di atas hampa mengingkar perintah SPRM untuk isytiharkan harta. Jadi tak apalah, kita jumpalah untuk video yang akan datang. InsyaAllah, Alhamdulillah, Iswadi dapat berkongsi dengan kita tadi pelbagai soal ni, Mahathir, Tun Daim, macam-macam lah. Aku ada buat satu lagi video soal Cik Gubat, soal perhimpunan, soal itu, soal ni, macam-macam. Inilah ketakutan, huru-hara, gundah gulana, takut sangat-sangat ni. Takut kantoi, bila kantoi habis geng, semua kena sita geng. Syarikat anak pun kena sita, kekayaan ataupun duit-duit yang duk di dalam syarikat ke, duk di dalam individu ke, peribadi ke, cucu ke, menantu ke, semua kena sita. Walaupun ada 100 ringgit, duit rakyat dan duit kerajaan digunakan untuk kekayaan mereka. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum.